الله أكبر الله أكبر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad itu melainkan pada dua perkara, iaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itu harta, lalu dia membelanjakannya itu pada jalan kebenaran, yakni sehingga habis. Dan orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itu kebijaksanaan, dan dia yaqdi biha, dan dia berhukum dengan hikmah tadi, dia membuat keputusan dengan hikmah tadi, dan dia mengajarkannya. Jadi hadis ni macam juga hadis baru ni, cuma beza ada lafaz sedikit sebanyak perbezaan. Hadis sebelum pada ni hadis riwayat Ibnu Umar. Ni hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi SAW kata tidak ada hasad melainkan dua perkara. Jadi maksud hasad di sini hasad dengan makna pinjaman, makna majazi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada makna hakiki, satu lagi dia ada makna majazi, makna pinjaman. Sebab kita kata kuda, kuda. Begitulah. Jadi tikus, kita kata tikus tu binatang, tikus komputer pun tikus juga. Cuma tikus komputer tu itu panggil makna majazi, bahasa pinjaman. Tidak ada main muka. Mana muka kita tak ada. Nak naik lalu. Jadi dia kena buat nama lah. Nak buat nama tu sahab pula kena rekod. Jadi ambil benda yang paling dekat sekali. Mana tengok serupa tu, jadi nama panggillah tikus. Begitu. Kuda. Kuda. Jadi dulu ke bahasa klasik, bahasa standard bangku lah. Bahasa klasik kata kuda. Jadi kuda tu dengan maksud sejenis kursi, itu dipanggil perkataan majazi, pinjaman. Tidak digunakan pada yang asal. Jadi di sini ia dimaksudkan dengan dengki di sini secara pinjaman, yakni pada asalnya dengki ini haram. Apa makna dengki? Mana seseorang itu nak nikmat yang ada pada orang lain tak ada. Sama ada boleh dia ataupun dia tak ada. Sajalah tak apa, dia puas hati. Itu makna hasad. Sesuatu yang tercela, termasuk dalam perkara yang dapat yang menyebabkan amalan-amalan kita ni terhapus. Jadi yang dimaksudkan dengan hasad di sini, satu lagi perkataan Arab dipanggil ghibtah, yakni bakti, berlomba-lomba. Yakni kita nak juga nikmat seperti itu. Ada pada orang itu, kita pun nak ada juga pada diri kita tanpa menjejaskan kepunyaan orang tersebut. Mana dia ada, aku nak ada juga. Jadi tak ada masalah. Jadi itu panggil ghibtah. Mana berlomba-lomba, bakti, tidak mahu ketinggalan, tetap nak juga. Tidak kata biar dia seorang, itu panggil malam. Jadi Nabi kata di sini berlomba-lomba dah
hasad ni tidak dibenarkan kecuali buat benda ni. Maknanya lesbi kita kalau ada dibenarkan deki, deki lah ni. Cuma deki itu dengan arti nak juga tanpa menjejaskan nikmat yang ada pada orang. Jadi orang ni macam mana? Itu orang yang ada harta, habis harta dia tu dia guna untuk jalan kebajikan. Satu lagi orang yang Allah SWT berikan kepada dia hikmah. Hikmah ni apa makna dia? Itu ilmu yang berguna, yang berpunca daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu makna hikmah. Pada ajaran-ajaran yang terkandung oleh Quran dan hadis itu dikatakan hikmah. Sebab apa? Sebab isi kandungan Al-Quran itu semua mengajar kepada kita bijaksana. Dan apa-apa yang merupakan benda bijaksana yang terdapat di dalam Al-Quran itu, maka itu dipraktikkan oleh Nabi. Dipraktikkan oleh Nabi. Jadi himpunan dua itu tadi dikatakan sebagai hikmah. Sebab hikmah ni ada juga tafsir yang kata ilmu praktikal. Ilmu praktikal. Maknanya kalau sekadar teori, mana tak ada. Maknanya orang belajar metafizik lah. Belajar metafizik tentang ketuhanan ni, tentang hakikat satu benda tu. Macam-macam lah. Tapi huraya dia tu tak jejak mana. Tak tahu mana pun. Maka dalam falsafah tu dia ada orang panggil satu lagi, orang panggil ethics. Etika, akhlak. Jadi akhlak tu benda yang praktikal, boleh diamalkan. Jadi merujuk kepada ilmu dalam Islam ni. Pada asal ilmu tu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Asal ilmu tu dalam Quran. Jadi ilmu dalam Quran itulah yang dibawa oleh Nabi, diurai oleh Nabi, dipraktik oleh Nabi, diterapkan oleh Nabi dalam masyarakat dia. Maka itu dikatakan sebagai pengamalan kepada ilmu, itu dikatakan sebagai hikmah. Bijaksana. Jadi maksud Nabi daripada hadis ini supaya kita ni ada sifat berlumba-lumba, nak juga dalam dua perkara. Ribtah tadi, maknanya perlumbaan ni, maknanya Nabi SAW nak gesa umat dia ni supaya mandi dalam bab ni. Dalam bab ni. Sebab apa? Sebab dua-dua benda ni maknanya berusaha mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Begitu juga berusaha mencari harta dan membelanjakan harta pada jalan kebajikan ni, mana benda yang terpuji kuat. Patut berlomba-lomba. Sebab orang ni dia berlomba-lomba dalam banyak benda. Berlomba beli tiket tengok bola. Nak duduk di mana tu? Kalau stadium kita nak duduk di Astana, macam tu. Bandir ni, kedai tak buka lagi, dia tunggu. Berlomba juga. Jadi berlomba secara itu tak ada. Berlomba nak beli, kalau kata satu syarikat waktu kita panggil dia unlimited, limited benda, limited edition, bagi terhad. Syarikat tu waktu bil ada berapa butir gerak. Lalu baju 20 lah baju. Apa dia cepat nanti. Pada waktu itu orang berlomba lah. Sebab bagi boleh, bagi terhad. Maknanya kalau ada atas dunia ni 20 orang ni pakai. Dia boleh harga. Pada waktu itu mahal lah harga. Kalau biasa RM200 dia RM2,000. Maknanya berlomba nak dapatkan benda tu, manusia tak biasa habis ni. Habis tenaga dia, habis masa dia. Jadi perbuatan tu dipanggil munafasan, berlomba-lomba sehingga sanggup bayar benda mahal. Jadi perkataan berlomba-lomba ni dalam bahasa Arab dipanggil tanafus ataupun munafasan. Badi cepat mendapatkan sesuatu
walaupun terpaksa keluar belanja yang mahal. Nafis itu maknanya mahal. Maka sebab itulah dalam Quran pun dia disebut wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam mendapatkan nikmat-nikmat dalam syurga ni, mana antara nikmat dalam syurga ni, mana sejenis air, sejenis arak yang mana tak terbuka. Khitamu misk, maknanya ditutup tu, mana tak boleh buka. Maknanya tak terjejah sedikit pun. Dia punya kualiti orang lain tidak boleh hidu bau dia. Jadi benda tu benda yang mahal. Maka dalam nikmat-nikmat seperti ini, sepatutnya orang-orang berlomba ni, dia berlomba biar lebih. Itu dalam surah Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi berlomba ni, berlomba dalam ketaatan lah, seperti dua perkara ni. Jadi dalam bab ketaatan ni, berlomba dalam benda ni, ini adalah sangat-sangat terpuji, ditutup. Kalau berlomba buat maksiat, ini makin berat, sangat-sangat kecil. Kalau berlomba nak dapat benda harus, dikira harus juga. Cuma kena tengok lah, pandai atau tidak. Jadi Nabi SAW sebut di sini, bila kita faham, Nabi kata dengan maksud guru, dan dua, bukan kata setakat dua ni saja patut kita guru. Cuma dia umumnya lagu ni lah. Sebab manusia ni dia banyak kategori. Secara mudahnya manusia ni ada kategori yang berilmu, berharta. Atau kalau nak kira ada lagi, kategori lagu mana? Kalau ada anak, kalau tak ada anak. Kalau ada ramah, ada sikit. Jadi patut atau tidak berlumba pasti banyak anak. Kalau semua orang pasti banyak bini. Patut atau tidak. Jadi dalam hadis ni menyebut dua ni. Maknanya dua ni patut kita gugur. Maknanya seseorang itu adalah menjadikan diri dia seorang yang berharta. Dan dengan harta tadi, dia kena membelanjakan di jalan Allah SWT untuk jalan kebajikan, tolong orang susah, tolong orang ditimpa musibah, tolong anak yatim, tolong janda, ibu tunggal, tolong buat masjid, bina madrasah sekolah, pusat pengajian, bina perpustakaan. Jadi dia patut berlomba dalam benda-benda ni. Satu lagi, sepatutnya seorang itu kalau ada rezeki, dia rezeki kepada orang yang Allah SWT berikan kepadanya itu hikmah. Hikmah, tadilah ilmu Al-Quran. Kalau merujuk kepada hadis bau ni, rajulun atahul Quran, hadis patut dan benar itu. Orang yang Allah SWT berikan kepadanya itu Al-Quran, dia baca siang dan malam. Dalam riwayat yang lain menyebut, dia baca siang malam dan dia mengajar. Kalau hadis Ibnu Mas'ud ni, orang yang Allah SWT berikan kepadanya itu hikmah seperti yang kita urai tadi, ilmu yang berguna, yang diperolehi daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Bahwa yakfi biha, dia buat keputusan, maknanya dia jadi hakim, menyelesaikan perbalahan di kalangan manusia. Ataupun dia dapat memutuskan, maknanya benda ni orang bercakap pendapat. Kalau ni kata boleh, kalau ni kata tak boleh, orang rasa pening. Khilaf lah. Semua benda khilaf, boleh atau tidak. Jadi mari dia yakin. Boleh ke tak boleh? Boleh tu gini, atau tak boleh ni sebenarnya seketika. Macam-macam lah. Kadang-kadang pendapat ni macam-macam. Kita kena cari bukti. Panggil bukti khilaf. Dia berbeza pendapat di kalangan ulama ni, kalau kita kaji-kaji sebenarnya dia tidak berat mana sangat. Dia sebab itulah panggil kena cari bukti tu. Bukti setahu mana benda tu khilaf. Boleh atau tidak seseorang tu satu benda ni, contoh apa? Contohlah dalam bab
Bahkan dalam hadis Nabi sendiri. Ada seorang tu dia dalam ketika puasa dia sium bini dia. Nabi kata tak batal. Ada seorang tu Nabi lahir. Jadi ulama kata sebenarnya Nabi lahir. Orang muda. Nabi tak kata apa tu sebab itu. Begitu juga. Ibnu Abbas ni ada orang mai tanya pada dia, seorang dia melakukan jenayah bunuh kan. Mari jumpa Ibnu Abbas, tanya pada Ibnu Abbas, boleh atau tidak saya bertaubat daripada perbuatan membunuh? Ibnu Abbas kata tak boleh. Tuan tak terima tahu. Kemudian orang tanya kepada Ibnu Abbas, bagus cantum ayat Quran. Jadi dia kata orang tu mari pada aku tanya masalah ni, dia tu mata pembunuh. Mana dia kata kalau Ibnu Abbas kata boleh bertaubat, dia nak bunuh banyak nak tahu bertaubat. Jadi jawapan Ibnu Abbas tu kita tengok. Maknanya hikmah tu maknanya nak jawab soalan orang tu kena tengok orang yang tanya dulu. Sebab kadang-kadang ada kita mengajar kan. Ada hikmah tanya, kita kena tahu dia tanya tu. Tanya nak test kita kok saja nak tahu nak dapat maklum. Orang kata nak sudi. Dia nak kena kita. Jadi kita kena jawab dengan hikmah. Kita jawab, kita kena jawab. Silap jawab dia lipat kita. Jadi Nabi SAW sebut di sini dua perkara, iaitu kelebihan berilmu, yakni ilmu Al-Quran dan Hadis. Satu lagi kelebihan memelajakan harta. Mana dalam dunia masyarakat Islam ni, kalau ada dua golongan ni, insya-Allah umat dia akan maju. Sebab apa? Sebab alim ulama ni dia akan memberi idea, memberi bimbingan, dia akan memberi pendapat, dia akan berijtihad. Lepas tu kapo-kapo kalau dia nak tu, dia kena ada sokongan lah dalam bentuk material. Kalau dia hanya memberi pendapat sekian, tak. Lepas tu kalau dia nak tu tak dapat dibuat. Tidak ada dana, tidak ada bantuan material, maka tak jadi itu. Jadi sebab itulah dia kena ada orang alim dan disokong oleh orang berharta. Orang berharta pun kalau dia nak derma, nak belanjakan harta dia untuk kebajikan, tak. Kalau salah pilih tempat tak ada alim ulama yang menasihati, tak jadi. Jadi orang manusia ni dia ada itulah. Ada orang yang kelebihan dia tu pada harta, ada orang kelebihan dia tu pada ilmu. Jadi kita kena tengoklah dulu kita di mana. Orang ada harta, orang ada ilmu. Kena fikir. Maksud dia di sini, maknanya kalau ada harta tu biar kaya sungguh, biar benar-benar memelanjutkan di jalan Allah Ta'ala. Kalau kita ada ilmu, biar alim sungguh, dapat membimbing orang lain. Ada pun sikit-sikit berilmu, sikit-sikit kaya tu boleh juga, tapi siapa boleh kita nak ada badi, kelompok macam deki ni, mana biar paling sempurna. Paling sempurna. Kemudian kita sebut nanti, adakah semestinya pada dua perkara ni? Kelebihan ni, sebab manusia ni, kalau kita tengok pada hadis yang masyhur tu, hadis iza matal insanu inqata amalu illa min salat. Bila seorang manusia tu mati, terputus segala amalan dia tu melainkan melalui tiga perkara. Sedekah jari, sedekah jari. Yang harta. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salih yad'u lahu.
anak soleh yang berdoa untuk dia. Maknanya kena ada. Jadi kalau kita ambil kira dengan hadis ni, berhubungan hadis tu, maknanya kita kena ada badi juga lah. Maknanya kalau tengok orang tu anak ramah, kita pun nak anak ramah. Dan syarat tadi lah kena anak-anak juru lah. Jadi dia, anak dia soleh. Jadi soleh kita pun nak lagu tu. Mana benda ni patut direbut gitu, badi. Jadi kalau orang tu kalau orang tu ada dua, alim pun jodoh, berharta pun jodoh juga. Lagi orang terbaik. Pada diri dia tu dua-dua ni ada. Lagi jodoh. Kemudian orang yang tak ada ni, orang yang tak ada dua-dua ni, dia kena bercita-cita lah. Kena bercita-cita. Maknanya aku kalau boleh jadi seperti dia. Jadi kena ada usaha kat arah tu. Maknanya kalau kita tengok dia rajin mengaji dah, menuntut ilmu, mengajar sana kemari, jadi kita pun duduk atas dalam tu. Kalau tak boleh banyak sikit, kalau tak boleh sikit banyak, itulah dua tu. Mana kalau dia tu kita beri khabar dia derma dah 10,000. Jadi kita walaupun tak boleh 10,000, 100 riyal pun kita kena join juga lah. Maknanya itu maksud kena ada bulu-bulu. Tidak kata kita daripada awal lagi ni orang kala, maksud dia lah. Ataupun dia kata muju ada dia. Kata ada dia kita kena buat lebih dikit. Itu tak kena. Jadi Nabi SAW tafsir kita ni berpeluk-peluk lepas diri. Rasa muju atas orang lain buat kita, tak patut. Jadi kalau orang lain buat, kita pun nak buat juga. Tidak sepatutnya bila orang lain buat, jadi kita pun rasa terlepas je tanggungjawab. Tak boleh. Kena turut sama, mengikut kemampuan kita. Tak boleh banyak, sedikit. Dalam Sunan Tirmizi ada satu hadis. Nabi SAW kata, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia ni untuk 4 golongan. Dia ada kaitan dengan hadis ni. Dunia ni Nabi kata untuk 4 golongan. Yang pertama, abdul razaqahullahu mala wa ilma. Seorang hamba yang Allah SWT berikan kepadanya itu harta dan ilmu. Jadi dia dengan harta tadi dan juga ilmu tadi, dia dapat bertakwa kepada Allah SWT. Dia dapat menghubungkan silaturahim dan dia tahu hak Allah Ta'ala pada harta dan juga pada ilmu tadi. Jadi ini orang yang paling tinggi sekali. Maknanya kalau merujuk pada hadis kita baca ni, mana dia tu ada ilmu dan ada harta. Dan dia tahu menggunakan harta dan ilmu dia tu dengan cara yang betul, mana-mana darjat paling tinggi sekali. Golongan yang kedua, golongan yang Allah SWT berikan kepadanya ilmu, tetapi dia tak ada harta. Tapi dia ada niat semacam aku ni kalau ada harta ni nak buat bajikan juga. Dia ada niat. Dia ada niat. Jadi dia tak ada harta, cuma ada ilmu, tetapi dia ada niat juga. Kalau aku ada harta, aku nak buat gini-gini, nak buat kebajikan. Jadi bila dia ada niat tadi, dia akan mendapat mengikut dia niat, dia akan dapat pahala dia juga. Jadi dia dapat pahala juga seperti mana orang yang ada harta menggunakan harta dia. Kemudian satu golongan lagi, orang yang Allah SWT berikan kepadanya harta tetapi tak ada ilmu. Fahuwa yaqbitu fi malihi bighairi ilmi. Lalu dia tu mengambil. Yaqbitu maknanya rendah pasir. Dia bertindak sesuka hati pada harta dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu.
Orang beli air sama, orang jual air sama ke 20,000 dia bayar. Air sama ke 2,000 sektor. Dia boleh bayar. Sebab apa? Sebab dia ada benda. Dia kata air ni ada tu. Ikat flower home. 10 tahun dulu, 10 tahun dulu ke 15 tahun dulu. Ikat flower home. Saya kau 200 lah. Akhirnya ikat flower home. Jadi itu maknanya tak ada guna harta. Dia tidak dapat bertakwa pada Allah SWT dengan harta dia disebabkan ada ilmu, dan dia tidak menghubungkan silaturahim dengan harta dia tadi. Mana adik-beradik dia, anak-beradik dia jadi jauh disebabkan harta. Sepatutnya dengan harta tadi dia boleh dekatkan adik-beradik, anak-beradik dia. Kalau kata ada dua anak-beradik dia kepala, jadi dia dapat mendamaikan dua-dua pihak ni dengan harta dia, habis bintik dia. Tak tolong. Tapi orang ni tidak. Jadi orang ni ada harta, salah guna harta, orang ni orang paling teruk. Paling teruk. Kemudian satu golongan lagi, orang yang tak ada harta, dia tak ada ilmu, tapi dia bercita-cita nak buat jahat dengan harta. Aku kalau ada duit ni, aku nak joli, nak naik tigeting, biar kau kaya. Ini tak ada, judi pun tak pandang, tapi niat tu nak buat jahat macam. Jadi walaupun dia tak buat, tidak tercapai hasrat dia, tetapi tak dikira dia ni orang yang berdosa juga. Jadi itu maknanya kedudukan manusia berdasarkan kepada ilmu dan harta. Dia mana guna ke tidak, lepas tu macam mana dia letak niat dia. Sebab itulah kita ni, walaupun mungkin di antara kita ni tak ada ilmu, tak ada harta, tetapi dia kena ada sedikit sebanyak ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar adalah dia dapat perbetulkan niat dia. Maknanya kalau dia tengok orang yang dia tak boleh, itu tak apalah, lebih ilmu, lebih harta, aku ni tak ada sekali. Tapi dia pada ketika tu dia kena berusaha tambah sedikit sebanyak ilmu. Dengan ilmu yang dia ada ni, dia dapat memperbetulkan niat dia. Dia kena pandai berniat. Maknanya aku ni kalau ada harta ni, aku nak baik. Sebab itu. Sebab orang ni Allah SWT beri harta rezeki ni tak sama. Itu takdir Tuhan lah. Takdir Tuhan dalam buat rezeki ni. Kemudian kita pergi pada hadis satu lagi, yaitu babu bayani anna al-Quran ala sab'ati ahruf wa bayani ma'nahu. Ini bab yang menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf dan menjelaskan maknanya. Apakah yang dimaksudkan dengan 7 huruf? Hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Hisham bin Hakim ibn Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha wa qittu an a'jala alayhi thumma amhaltuhu hatta sarafa thumma labbatuhu bi ridai faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu inni sami'tu hadha yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha fa qala li arsilhu thumma qala lahu iqra' fa qara'a qala hakadha unzilat thumma qala li iqra' fa qara'tu fa qala hakadha unzilat innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Ini hadis daripada Umar bin Al-Khattab. Kata dia, aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Furqan. Mana pernah sekali aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam ni membaca surah Furqan.
Tetapi bacaannya itu berbeza dengan apa yang aku baca. Lepas tu aku baca ni hak mengikut yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada aku. Jadi aku tu no apa? Waktu tu ana ajala alaihi. Pada hampir aku nak pegang dia. Jadi hak ni itu Hisham ni baca dalam semaya, Omar dulu dia dengar. Jadi nak pergi pegang kok. Tapi dia ingat kawan dia tengah semaya. Sabar dulu. Kemudian aku biarkannya itu yang dia selesai sembahyang, hantar sarafa sehingga dia selesai. Bila wis halal juga, dia pun ambil kain selendang dia boleh tekuk kawan dia. Dia boleh tekuk tu hari bagi jumpa Nabi. Macam mana dia ni baca tak suka aku baca. Aku ni baca daripada Nabi, ambil daripada Nabi. Tiba-tiba dia baca ni lain pun. Jadi sahabat ni muka semangat dia bila dengar seolah-olah bagi dia salah bacaan itu tak serupa dia belajar daripada Nabi, dia rasa tak betul. Jadi dia nak ambil tindakan. Ini semangat. Maknanya seseorang tu kalau dia nampak kesalahan satu benda yang menyalahi benda agama, dia ada semangat nak ambil tindakan. Dia kata biarlah dia tu lok dia tu tak ada sifat lok. Mana sahabat ni dia cakna tentang agama. Dia banyaklah kalau kita tengok cerita-cerita Sayyidina Umar ni, dia tak boleh dia mudah naik ni. Jadi dia pun agak lah Hisham tadi pergi bertemu dengan Nabi SAW dan dia kata, aku mendengar orang ni baca tidak seperti mana engkau bacakan kepada aku. Nabi SAW kata lepaslah. Maknanya nanti jangan ganti. Maknanya kadang-kadang kita ni walaupun ada semangat, kadang-kadang tidakkah kita tu dia bersifat tidak realistik. Kadang-kadang tak boleh ada emosi kuat kan? Kita kena rasional. Padahal kalau orang itu salah, kita tak boleh ambil tindakan. Cuma ni peringkat awal lah. Macam contoh kita kata lah, biasanya orang curi kan, orang curi kita dah ikat. Belum boleh mari kita timbul dah dia, lembek dah. Jadi tak rasional lah perbuatan itu. Kita ambil putusan sendiri, kita sendiri hukum. Dan kita bukan hakim, kita hanya saksi. Kita boleh ikat dia pada waktu itu, kita bukan hakim, kita hanya saksi. Jadi saksi ni kita kena beri keterangan. Itu hak kita. Kalau boleh timbuk dia, tak boleh timbuk. Sebab apa? Timbuk hukum. Nak hukum tu dia kena hakim buat keputusan, dia jatuhkan hukum dia. Lepas tu hukum mereka apa? Kena tengok. Jadi kena bertindak rasional. Tapi kita tak mudah kata kalau bagi boleh lepas. Itu masalah lain pula. Kena baiklah masalah tu. Jadi jangan disebabkan oleh kecuali yang boleh, jadi kita pula bertindak lebih daripada boleh. Jadi Nabi suruh lepas. Sebab apa lepas ni? Sebab Nabi nak dengar lah kalau dia baca. Kalau dia baca cekek tegur, dia nak baca ke mana? Jadi Nabi pun kata baca. Jadi dia pun baca. Lalu Nabi SAW kata, Alhamdulillah. Pada hak kamu baca ni, Alhamdulillah diturunkan. Mana tak betul salah, betul.
seperti mana yang diturunkan kepada aku, dan aku pun baca juga tu. Kemudian Nabi SAW kata kepada aku, kata Sayyidina Umar, kamu pula baca, aku pun baca. Nabi pun kata, lagu ni juga diturunkan. Maknanya dua-dua bacaan tadi betul. Bacaan orang ni pun betul, bacaan Hisham betul, bacaan Sayyidina Umar pun betul. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf ni bukan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da juga. Huruf ni istilah ni. Maka Nabi SAW kata, bacalah apa-apa yang mudah. Jadi hadis di antara hadis dia payah nak baca. Uraya tentang hadis ni 7 huruf ni apa maksud dia? Ada sampai 40 pendapat. Tapi kita tak sebutlah pendapat-pendapat tu. Jadi maksud 7 huruf di sini bukan kata Al-Quran ni ada 7 setiap huruf, setiap perkataan itu boleh baca dengan 7 baca 3. Cuma sini boleh dengan cara ni 2-3, ada tu 2-3. Tidak kata setiap daripada kalimah-kalimah Quran tu boleh nak baca dengan 7 baca. Nak baca dengan bagi atas bawah, bagi depan kau mati kau boleh belakang, tidak. Nak baca dengan ya kau, dengan nun kau, dengan tak kau, tidak juga. Ada tempat panjang boleh baca, ada tempat pendek boleh baca. Dia ada bacaan ada perbezaan. Jadi perbezaan di sini bukanlah bermaksud setiap kalimah Al-Quran itu boleh dibaca dengan 7 cara, tidak. Ada ulama yang kata maksud 7 ni, 7 huruf ni, mana 7 makna. Pada keseluruhan Al-Quran tu dia ada 7 makna. Maknanya ada perintah, ada larangan, ada cerita, ada janji baik, janji buruk, amaran, macam-macam. Tetapi pendapat yang lebih sahihnya, maksud 7 bacaan ni mana 7 bahasa ataupun 7 dialek lahjah orang Arab. Sebab orang Arab ni dia banyak dialek-dialek dia, lahjah dia. Maknanya kalau mengikut apa orang Arab ni, dia ada orang Quraisy, dia ada orang Huzail, dia ada tu pecah-pecah supaya Melayu ni lah. Melayu Kelantan, Melayu Kedah, Melayu Johor, Melayu Perak. Kedah tu sendiri ada 3-4 macam juga. Kedah paling lain dah. Kedah tepi Penang lain dah. Kedah dekat Perlis lain pun. Kelantan ni pun Kota Baru lepas Sembah ada lain-lain. Tapi dia ni tak ada siapa tahu. Tak ramai boleh tahu beza. Jadi bacaan ni maknanya bacaan mengikut lugah ataupun lahjah-lahjah yang masyhur di kalangan orang. Mengikut kefasihan orang. Maknanya sebab apa ada perbezaan antara bacaan Hisham dengan bacaan Sayyidina Umar ni? Maknanya Nabi SAW ni dibenarkan untuk baca huruf kalimah-kalimah tertentu ni mengikut bacaan orang-orang Arab. Mengikut bacaan orang Arab. Maknanya kalau Nabi baca kepada orang Quraisy, Nabi baca mengikut lahjah orang Quraisy. Bila dibacakan kepada pokok Huzail dengan lahjah bahasa orang Huzail. Kalau kita bahasa Melayu lah, kalau kata nak ajar bahasa Melayu.
Kalau ni kita tengok, kita tanya dia awak asal mana? Dia kata orang Kedah. Ayah selalu tukar. Kalau tanya dia orang mana? Petani. Lalu Kalau tanya orang mana? Orang Johor. Air. Tanya orang Pengok. Ayo. Jadi berubah. Jadi mengikut hak mudah disebut oleh mereka. Mana tujuan di sini ada banyak cara baca yang ini mengikut lahjah kabilah-kabilah tertentu ni. Mana dia untuk memudahkan mereka itu mempelajari Al-Quran. Maka sebab itulah Nabi SAW dibenarkan untuk mengajar kepada sahabat dia ni dengan berlainan lahjah, berlainan sebutan. Berkenaan dengan surah Furqan ni, dia ada bacaan-bacaan ya ada perbezaan lah. Jadi di antaranya yang disebutkan oleh ulama, kalau dalam mushaf tu kita baca tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Jadi dibaca tabarakalladzi nazzala al-furqana ala ibadihi. Ayalah di situ. Betul. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa ja'ala fiha sirajan. Lalu dibaca wa ja'ala fiha surujan. Jadi ada beza sedikit. Kalau tempat lain, tempat ta'malun, jadi ya'mal huruf ta dia boleh ditukar pada huruf ya. Kaifa nunshizuha, baca dengan zai. Ada juga baca kaifa nunshizuha. Dia ada sedikit sebanyak perbezaan. Pada tempat ni dibaca dengan ada fa. Pada tempat lain dibaca dengan waw. Satu tempat tu dibaca dengan ada waw, satu tempat lagi dibaca dengan tak ada waw. Itu ada meraihkan, maknanya peringkat awal ni meraihkan cara baca kabilah-kabilah. Kemudian hadis berikut ni, hadis Ibnu Abbas cakap telah. Ini pun dia ada kaitan dengan kita baca. Mungkin kita boleh sambung lagi perkara ni pada minggu akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.